Lalu kata Malik bin Dinar, tengok orang nak jenis kutik zalim ni, cukai zalim. Maka Malik bin Dinar pun dia tekad, dia terjun je. Dia terjun. Tiba-tiba waktu dia terjun ni sudah sampai ke darat rupanya. Dia ingat masuk dalam air, selamatlah dia. Ke darat. Yang tu pun tengok dia. Lalu kata, mana 10%? 10% bayar. Lalu kata Malik bin Dinar, aku tak ada apa-apa. Yang aku tak bawa duit, tak ada apa. Okey, pergi. Mana selamat? Biasa kena penjara. Dia selamat. Lalu Malik bin Dinar berkata pada dirinya, lihat. Bila kita tidak membawa beban, betapa mudahnya kita melalui satu tempat. Bagaimana akhirat? Ni cerita apa masuk 10% tu. Artinya zaman tu, pemerintah zalim mengenakan 10%. Ya, kalau zaman kita sekarang macam cukai GST, bla 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 bla, dikenakan kepada rakyat secara zalim. Dikenakan pada semua orang secara zalim. Semua rakyat kena bayar cukai. Walau kita sudah ada zakat, walau kita sudah ada tanggungan-tanggungan yang banyak, maka dikenakan lagi cukai. Yang ni dia akan jawab di hadapan Allah. 10% ke 6% ke berapa persen dia nak buat, dia akan jawab di hadapan Allah. Kita bimbang harta ini bersifat khianat di sisi Allah, zalim kepada manusia. Sebab itu dahulu tuan-tuan, sebelum mereka kenakan cukai, mereka meminta para ulama berbincang dalam syura. Kerana mereka bimbang ia akan menjadi suatu hukuman di sisi Allah. Para pemerintah bila nak naikkan cukai, mereka serahkan kepada Syekhul Islam, yakni ketua ulama di negara tersebut. Lalu mereka berbincang kewajarannya patut kena atau tidak. Hari ni orang tak peduli, bincang sama-sama puak-puak bodoh, sama-sama puak peragu, penipu, akhir cukai diluluskan dengan mudah. Dahulu mereka berikan pada para alim ulama untuk bincang. Kali ini persoalan kita mengambil harta manusia. Perkara yang paling bahaya, yang pertama diadili oleh Allah berkait dengan kita mengambil harta manusia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengambil harta sesama kamu secara batil. Di antara batil itu ialah cukai, maka ia batil. Kerana itu tuan-tuan sekalian, dalam perbahasan yang telah dibincangkan oleh ulama, termasuk saman-saman yang dikenakan bayaran, itu juga bentuk bayaran yang bersifat batil. Kerana dengan mudah pemimpin zalim mengambil harta orang-orang miskin. Awak buat macam ni, kena denda, bayar sama 100, 1000, 2000. Dengan mudah dia ambil. Dia seperti perompak. Perompak, kita kenal dia perompak, senang. Walau dia ambil, kita tahu dia perompak. Ini mereka yang mengambil atas jawatan mereka. Rakyat buat salah, silap, pasang atau renovate rumah dia renovate, kena saman. Buat lebih sikit, kena sama. Semua duit. Cukai ini kamu akan jawab di hadapan Allah. Betul tak betul? Kan ini mengambil harta manusia secara batil. Sebab itu saya katakan, bagi satu kerajaan yang adil, setiap kali dia nak buat cukai tambahan, dia kena letakkan benda ni kepada para alim ulama untuk bincang. Maksudnya kalau kita kat Malaysia, ahli fatwa kebangsaan, itu yang mereka patut bincang. Bukan bincang tentang hukum menggunakan pacak ke lintah dalam kosmetik, setakat tu bincang. Kerana isu tu tidak menyeluruh dan tak kena semua orang. Bukan bincang apa hukum makan kopi yang diberak oleh musang. Tak semua orang suka minum kopi. Yang patut menjadi perbincangan para alim ulama pada isu sejagat seperti cukai. Apa hukum misalnya kalau polis nak naikkan cukai compound, speed trap 600 katakan. Mali fatwa kena keluarkan fatwa. Kerana ini berkait mengambil harta secara batil. Dari 300 nak naik 600, nak naik 1200. Apa pun mereka nak buat, tanya mali fatwa. Sejauh mana wajar boleh dia ambil duit. Sebab tuan-tuan, di antara kezaliman seorang pemerintah, satu-satu pemerintahan, bila para rakyat terpaksa membayar mereka atas nama cukai dan denda. Kerja kita nak bayar ke dia je, bayar ni, bayar. Ya, kalau dalam kerajaan komunis Cina, kalau lebih anak kena bayar. Dia syarat anak 2, lebih kena bayar. Anak lebih pun kena bayar, pelik. Kita nak beranak kena bayar di hospital. Lepas tu kena bayar pula kepada pemerintah sebab lebih anak. Kerana bertentangan dengan undang-undang perancangan. Sebab ini semua undang-undang zalim. Sebab itu kata Malik bin Dinar, hati-hati orang yang terlibat dengan cukai.
Dan di antara wasiat Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dia kata jangan kamu menjadi pemungut cukai, kamu bersubhat dengan mereka. Dan tuan, elakkan anak-anak kita kerjanya tukang pungut cukai, elakkan. Kita takut subhat. Yang disebut dalam bahasa Arab jabian. Bukan disebut dalam asar bagaimana pemungut cukai ini tidak akan masuk syurga. Kerana kezaliman yang diduduk bersama dengan orang-orang yang meletakkan undang-undang ini. Bukan kita kata tak boleh cukai, boleh, tapi biar Majlis Fatwa putuskan sejauh mana ia adil atau tidak. Sebab bila berkait dengan ambil hak orang, harta orang ni, semua sensitif. Orang-orang miskin, dia nak, orang cari duit ni tuan-tuan sekalian. Kita lihat setengah orang dia cari duit bukan main susah nak dapat RM10, RM20. Tiba kena sama 300. Ya, orang yang income 30-40 ribu dia tak kisah 300. Tapi biasa mereka pula terlepas pula tak payah bayar. Yang miskin, yang barangkali meniaga sayur tapi tak ada lesen, kena sama 400. Niaga sayur tepi-tepi, tak ada lesen penjaja, bla 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 bla. Tu kena samang sumbat dalam penjara. Cukai-cukai seperti itu kita akan jawab di hadapan Allah. Sehingga menghalang orang miskin untuk meniaga, mencari duit, mencari nafkah, mencari pendapatan mereka dalam keadaan naif mereka. Maka semua benda-benda ini menjadi suatu peringatan, dibimbangi menjadi dosa yang menyekat kita daripada masuk syurga. Sebab itu jangan bersubhat dengan semua unsur-unsur pemungutan cukai. Elakkan. Dan kalau kerajaan itu nak jadi kerajaan yang adil, sebelum cukai hendak diputuskan, minta ahli Majlis Fatwa bersidang dulu. Bersidang dulu, bincang sejauh mana wajar, boleh tak boleh, adakah benar maslahat negara, adakah benar-benar sekian-sekian. Mudah-mudahan dengan fatwa ia akan menjadikan perbuatan itu benar, perbuatan itu benar-benar mendapat keredaan Allah. Ingat, bila banyak cukai sebuah negara, maka Allah Ta'ala menyekat kemurahan rezekinya dari langit. Dia yang menjadikan rezeki ini bertambah melimpah ruah bila para rakyat, para pemerintahnya pemurah. Tapi bila semua mengenakan cukai, semua kenakan cukai, semua mengenakan denda duit, akhirnya kita akan lihat bagaimana Allah menyekat rezeki dari langit, menyekat rezeki dari bumi. Semuanya disebut dalam bahasa Al-Muqus. Dalam dosa besar, kalau tuan-tuan baca dalam kitab Al-Imam Zahabi, dia ada satu bab nama Al-Muqus. Maknanya mengenakan cukai secara zalim. Dalam semua bentuk. Sebab itu dalam Islam letak sebagai zakat, sebagai asas. Yang sebenarnya zakat ni kalau orang tu boleh selenggara dengan betul, urus dengan betul, ia memadai. Dalam pengurusan negara. Dan kalau sekiranya kita lihat dalam aspek-aspek pendapatan negara Islam, siapa yang baca dalam siasah syariah sebagai contoh, dalam bab pendapatan negara, atau disebut Baitul Mal dalam bahasa mudahnya, Baitul Mal, kita dapati bagaimana melimpahnya Baitul Mal pada zaman kerajaan Umar. Sehingga bila Umar Al-Khattab menyuruh para pekerjanya membahagikan harta pada fakir miskin, seorang fakir miskin pun tak nak. Kayanya negara. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz berulang lagi. Bila para pembayar ataupun para pembahagi zakat, round negara Afrika, seorang pun tak nak terima zakat. Kerana pelimpahan rezeki dan juga jiwa yang kaya. Pada waktu itu, kemurahan rezeki luar biasa. Walau pada zaman Umar bin Abdul Aziz tidak berlaku peperangan yang banyak. Kerana Umar bin Abdul Aziz lebih mengambil sikap tidak berperang dengan Khawarij, dengan Syiah, bukan dengan negara-negara bukan Islam. Dia tidak cenderung untuk berperang, tapi menggunakan kaedah aman, suluh, yang berjaya menaikkan namanya sebagai pemimpin yang hebat. Namun dia punya pendapatan Baitul Mal melimpah ruah sampai orang tak nak terima harta-harta ini. Maka ini contoh kerajaan yang adil, yang kita katakan benar-benar menyenangkan rakyat, memudahkan rakyat. Tapi bila rakyat dibebani dengan pelbagai cukai, suatu hari nanti kita tidak tahu kalau cukai ini tidak dikawal oleh Majlis Fatwa, oleh satu fatwa, kita akan dapati dari sekecil-kecil sehingga sebesar-besar semua kita kena bayar cukai. Barangkali waktu muda dah kena bayar cukai, belum tua lagi semua kena. Akhirnya nak tanam mayat kat kubur pun kena bayar cukai. Ini tidak mustahil. Ini bukan satu benda mustahil, dan ia akan berlaku
Kalau kezaliman itu menjadi perkara kebiasaan, maka tuan-tuan lihat bagaimana harta diambil dari manusia. Kalau keadilan itu yang menjadi asas pemerintahan, tuan-tuan lihat bagaimana harta itu mengalir di sisi manusia. Dibeza kalau ia zalim, harta itu mengalir pada pemerintah. Kalau ia adil, harta itu mengalir pada rakyat. Maka kita tengok apa yang berlaku, dan itulah kayu ukur kebaikan pemerintah dan sebagainya. Maka ini amaran daripada Malik bin Dinar. Jangan menjadi pemungut cukai yang ambil 1/10 ni,